Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jadi semua cikgu rasa cikgu harap tak ada sesiapa yang berada di luar Kinectalk ataupun berada di tengah dalam kereta kah. Cikgu harap semua dah free dah. Jadi semua sila masuk dalam quizzes dahulu. Quizzes yang pendek saja, 10 soalan sahaja, yang berkenaan tentang kata majmuk. Kata majmuk ni dia ada dua perkataan yang disambungkan. Okey, dua perkataan. Kata majmuk ni macam saya suka makan nasi, saya suka makan kerabu, saya suka makan ayam. Jadi kalau kata majmuk, kalau disambung semua tu, saya suka makan nasi, kerabu dan juga ayam. Okey, kata-kata majmuk. Dengar mic cikgu. Dengar Putra. Okey, sila masuk Ryan, Richard, Batrisha, Azwa. Masuk semua. Rafi pun dah masuk, Mikaela, Hadi Putra dah masuk, Azwa dan Fahizatul. Siapa Fahizatul? Adik kita kah? Adiknya kot. Quiz. Kita tunggu Azhar, kita tunggu Faiz. Kita tunggu Drive, Drixel, apa benda nama ni? Macam masuk cikgu. Siapa masuk? Sekejap cikgu refresh. Rizkin dah Masuk. masuk. Kami ada Google.com. Saya dah Google, saya perlu account tu tak? Masuk jap. Okey. Wow tu Azhar ke? Azhar wow. Putra Andra pun ada. Kita tunggu Andra masuk. Andra sila masuk. Ryan sila masuk. Amirul. Okey. Hazin Solbi. Hazin Solbi. Siapa ni ya? Khalif ke? Yang namawan bahasa Arab ya? 1, 2, 11. Kita tunggu seorang lagi. Ada seorang lagi belum masuk. Okey, dalam kiraan seminit. Siapa yang belum masuk, sila masuk. Kita dah masuk dah semua. Okey, semua dah bersedia? Sedia. Okey. Kata majmuk, sebelum kita mulakan kata majmuk ni contohnya antaranya adalah dan. Contohnya Uwais makan nasi, Uwais makan ayam. Kata majmuknya Uwais makan nasi dan ayam. Macam itulah. Jom kita mulakan. Dalam kiraan 3, 2, 1. Soalan yang pertama. YOLO. Murid-murid tahun 4 bestari mengulang kaji pelajaran di tempat kosong. Okey, di mana? Gagu. Bukan kata majmuk ni. Pelajaran di mana? Pilih jawapan yang paling sesuai. Okay, Ame dah jawab, Ego. Kamu tahu tak pusat sumber tu apa? Enggak tahu. Kalau kat sekolah kebangsaan, sekolah kerajaan, pusat sumber tu dia ada dua. Yang pertamanya adalah library, library bahasa Melayu? Pustaka, perpustakaan dan juga makmal komputer. Pusat sumber. Okey. Jadi pilih jawapan yang paling sesuai. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7. Rizkin mana Rizkin? Rizkin tak terkeluar ke? Jawab soalan kuis. Rizkin dan juga Mikaela. Rizkin.
Mikaela, Tai. sila jawab. Jawab bersabar. Bersabar. Cikgu bila udah tarik? Kejap lah. Cikgu dapat komen. Cikgu dapat apa? Waktu kelas ada orang main game. Siapa ada Roblox kat sini? Saya. Boleh masuk tak tengok siapa online? Amek pun ada, cikgu. Pergi check siapa online. Kita tahu. Rizky online cik dalam Roblox lah. Rafi selalunya Rafi ada jawab kuis ke cikgu? Cikgu kami dah jawab. Oh, Mikaela dah jawab. Okey, bagus. Mikaela. Okey. Kalau macam tu kita cikgu end kan sahaja. 3, 2, 1. Okey, soalan yang kedua. Kadang-kadang internet problem ni tak nampak siapa yang dah jawab. Okey, soalan yang kedua. Jovi dan Jakai. Apa jenis nama ni? Nama orang bangsa lain kot. Bangsa India. Membeli tempat kosong. Dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yo, cepat. Sekejap. Cikgu rasa remove je lah. Kalau tak masuk, jangan masuk. Okay, next. Soalan yang ketiga. Membaca buku cerita di bawah Jun Kyung, pokok yang sahabat kita bangsa Cina. Membaca tempat kosong di bawah sepohon pokok yang bukan rendang. Rendang tu makanan. Rendang ni lebih kepada bermaksud pokok yang tebal daun-daunannya. Okey, jawapannya apa? Buku cerita. buku cerita. Soalan yang keempat pula. Syed Uyung menampal hasil kerja murid tempat kosong di belakang kelas. Kerja murid pada papan di belakang kelas. Papan tanda, papan pameran, papan lapis, papan kenyataan. Rasanya papan kenyataan bukannya yang berada di belakang kelas. Papan kenyataan ni contohnya di office. Depan office. Di tempat ni lah. Pamerannya macam kah jual yang nak cikgu? Pameran tu macam kalau kamu pergi ke museum, kamu pergi ke satu halaman hall besar atau panggil dewan besar. Nah, di situlah tempat ada ni papan pameran. Tapi papan tanda tak tahulah. Papan tanda. Papan tanda ni macam kat jalan raya. Papan lapis. Okey, jangan tengok jawapan dia. Papan kenyataan. Salah cikgu kata. Nampaknya papan kenyataan betul Tak maaf semua. Papan tanda sesuai lah sebab papan tanda tu yang berada di jalan raya. Contohnya papan tanda ada bam, ada traffic light dan sebagainya. Papan pameran ni tak sesuai, papan lapis. Oh, jadi papan kenyataan paling sesuai. Tak maaf, cikgu telah mengelirukan kamu. Kita bergotong royong membersihkan Tempat kosong. bilik pameran, bilik darjah, bilik tidur. Apa maksud semua tu? Bilik air supaya kelihatan bersih. Okey, kamu selalunya gotong royong kat mana? Kamu kan pelajar kan? Kamu belajar di bilik tidur ke? Mana ada gotong royong bilik tidur? Kalau bilik tidur seorang
seorang sahaja pun sudah memadai untuk mengemas semua bilik pameran. Siapa yang ada duduk kat bilik pameran? Bilik air. Aduh, bilik air seorang je. Okay, pilih jawapan yang paling sesuai. Bilik pameran. Oh. Bilik darjah tu apa maksudnya? Bilik darjah tu apa? Bilik darjah tu kelas kelas. Okey, seorang lagi. Azhar, boleh tolong? Okey, dah jawab. Jawapannya adalah bilik darjah. Bilik air tak perlu gotong royong. Kamu tak perlu 10 orang untuk bersihkan bilik air Tapi kalau tandas kat sekolah yang besar tu tu kena gotong royong. Ibu bel 10 beli 10 biji. Tengok betul-betul penjodoh bilangan 10 biji. Gula. Ayam. Apa yang sesuai untuk biji? Ayam. Di kedai runcit itu. Telur ayam. Okey, Rizkin, kalau kamu dah masuk, boleh masuk kembali ke dalam. Ya, betul kan. Tapi kalau masuk kuis, tolong jawab sekali Dah banyak kali dah Rizkin masuk tapi tak jawab pun kuis. Ayah menghadiahkan hadiahi ibu sesuatu rantai emas, rantai besi, rantai susu, rantai dan surat rantai Seutas apa? sempena. Saya pilih jawapan yang paling sesuai. Masuk. Betul Jawapannya adalah rantai emas. Mana dong pakai rantai palsu kan? Lagi-lagi ayah yang menghadiahkan rantai palsu. Jahat betul ayah tu. Okey. Bukan gila. Jahat. Okey. Sebelum pulang, Jun Cheng tempat kosong kepada tuan rumah. Kepada tuan rumah. Minta dari maaf. Apa maksudnya? Sebelum pulang Jun Cheng minta maaf kepada tuan, minta ampun. Okey, Jun Cheng tu orang yang melawat. Tuan rumah tu punya rumah lah. Contohnya dia Jun Cheng ni datang ke rumah Azwa. Okey, dia dah habis makan, dah habis minum, dah habis berbual. Okeylah. Aku minta bukan minta maaf, minta ampun. Pelik kan minta ampun ni biasanya kat istana. Ya saya. Nak link boleh? Boleh. Minta diri. Tidak. Okey, jawapannya adalah minta diri, okey? Ada orang belum jawab lagi. Dalam kiraan 5 4 3 2 Salah 1. Salah Khabish. Minta diri. Ada dua soalan lagi. Minta diri minta diri ni contohnya nak balik lah. Maksudnya nak balik. Kan? Minta diri kita nak balik dulu Nenek je menjual kubis, sayur dan tempat kosong. Dan sawi dan kacang. Apa jawapan ni? Kacang. Ayy. Okey, ada kau jual akal kacang? Ini jawapan ni kamu kena jawab melalui logik akal. Ada tak orang jual pokok kacang dekat pasar raya? Tidak. Ada tak orang jual akar dia? Yang punya rootnya. Ada si yang jual kacang-kacang. Ataupun kacang tanah. Pernah dengar yang kacang tanah? Mana? Okey, kalau kamu nak buat sini, kobis satu saja, sawi satu saja. Dan juga, bukan satulah nak katanya menjual kobis. Cikgu rasa kacang tanah jawapan. Cik. Kalau salah ikut macam ni. Kalau salah maksudnya jawapannya kacang-kacang.
Haraplah kacang tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Okey, jawapannya adalah Dia betul. kacang tanah. Kacang tanah tu yang kacang yang kita selalu makan tu lah. Bukan kuaci. Kuaci tu lain. Soalan yang terakhir. Dia membuang sampah ke dalam tong sampah. William membuang sampah ke dalam Tong sampah. William membuang sampah ke dalam Sampah. tong sampah lah kan? Mana ada tong lain lagi dah? Mana ada letak sampah dalam tong minyak, tong besi, tong air? Aduh, soalan terakhir ni. Nombor 7. Okey, jom kita tengok markah. Si penting pemakai sebab kemungkinan ada beberapa yang cikgu belum ajar. Itu dia. Suara pun. Okey, kita tengok melalui markah. Nombor 1 Amirul Hakimi 90 markah. Nombor 2 ada 3 orang 70 markah iaitu Azhar punya saya, Azwar dan Fahizatul, Rafi 10 years old. Nombor 3 Quiz Wow Dream Mikaela ada 4 orang juga yang dapat 60 markah. Tinggi markah 60 tu Quiz Wow Dream Mikaela. Ya saya. Dan Kami 5 salah, 5 betul. okey, betul-betul cukup-cukup makan. 50 markah maksudnya kamu lulus, okey? Bagus lah ya 50 markah. Bismillah masuk lambat tadi. Azwar masuk. Lulus. Rizkin, cikgu tak tahulah kamu join kelas ke tak sebenarnya. Okey. Okey. Jadi semua sila keluarkan buku kerbau. Kerbau. Buku kerbau kita cari yang senang-senang sajalah sebab hari Isnin ni semua macam kurang semangat sikit kan. Buku kerbau. Muka surat 137. Cikgu ambil gambar sekarang, kita akan share sekejap 137. Sekejap tak, tu ada 5 soalan. Kamu kena baca. Homework pun boleh juga. Tapi kita mesti bincang lah dalam kelas, okey? Okey. Sekarang cikgu akan ambil gambar sekejap, minta maaf. Muka surat 137, buku kerbau. Sila keluarkan. Alright. Cikgu mau email ke diri sendiri sekejap. Surat apa saya tunggu? 136. Sorry, minta maaf. 137. 137. Here we go. Kita hantar ke Ustaz Stylo. Okey, kita habis muka surat ni kita habis kelas, okey? Okey, jom kita hantar. Okey. Refresh. Mana ni? Bro capeknya, bro penat gila Mac. Apa arti ya? Ni kami punya Tok Sik sampai lagi. Sekejap Okey, dah sampai dah. Okey, jadi ni gambar muka surat 137. Azhar mungkin tak ada. Jadi cikgu akan kongsikan di WhatsApp supaya Azhar boleh download lah. Kalau Azhar di rumah Azhar ada printer, boleh print lah, lebih selesa kamu untuk jawab. Tempat di file download download. Yang ni. Muka surat 137. Okey semua, buka muka surat 137. Cikgu guna ni. Medibank Pen Pro. Supaya cikgu boleh tanda sikit. Okey, semua sila baca petikan yang tertulis di atas.
Siapa yang nak tolong bacakan ataupun nak baca sendiri-sendiri? Right? Kita minta tolong Kita minta tolong sahabat kita baca kan. Okey, jadi teknik penanaman fertigasi. Okey, cikgu tahu ni. Teknik ni dia yang di sini terdapat petikan yang menjelaskan ataupun menghuraikan teknik menanam fertigasi. Okey, Azhar pula dah. Bolehlah Azhar. Azhar ada di sana ke? Boleh minta tolong bacakan petikan yang depan ni boleh? Okey, Azhar baca sini yang merah ni sampai boleh mulakan. Teknik fertigasi. Teknik penanaman secara vertikasi dalam pertanian memberikan kesan yang baik terhadap tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Berbeda dengan cara penanaman biasa. Teknik ini membolehkan pembajaan dan pengiraan tanaman dilakukan secara serentak. Teknik fertigasi juga menjadi kaedah tanaman alternatif bagi mengelakkan penyakit bawaan tanah seterusnya. Dapat meningkatkan tanaman. Okey, terima kasih Azhar. Sekarang ni dalam kepala otak kita, dalam minda kita tak dapat nak imagine kan. Kita tak dapat nak imagine bahasa Melayu, tak dapat nak fertigasi. Gas pula dah. Fertigasi tanaman. Okey, fertigasi ni kalau tak silap cikgu, dia guna air. Bukan air. Dia ada macam pipe-pipe tu. Ni ada pipe-pipe ni Nampak tak? Ada pipe-pipe tu. Yang masuk ke dalam tanah. Mana lagi gambar lain? Ni. Set mini fertigasi cili 10 pokok. Jadi daripada tong ni dia ada keluarkan, cikgu rasa ada cecair yang dia letakkan ke dalam air ni. Dia air dan juga baja serentak. Biasanya kita siram air, kita siram pokok kita guna air pagi dan petang. Dan juga kalau kita rasa macam pokok tu tak cukup baja, kita pun tambah baja yang bentuk dia macam bulat-bulat ni. Kamu tahu tak baja tu apa? Baja tanaman. Ada yang gunakan baja macam ni baja. Biji-biji rupanya. Contoh upanya bila dah di atas tanaman. Jadi baja ni dia mengandungi nutrien-nutrien dan untuk pokok ni lah supaya boleh mengeluarkan buah, bunga dan sebagainya. Sebab kadang-kadang tanah yang kita gunakan tu dia tak ada nutrien pun, tak ada zat yang mencukupi untuk pokok-pokok tersebut. Jadi dia letak baja atas ya. Okey. Jadi teknik fertigasi ni daripada kita tanam pokok macam biasa atas tanah, dia siram dan membaja dalam masa yang sama. Kita tengok lagi gambar. Kejap gambar mana ada. Ni. Biasanya cikgu banyak nampak di Cameron Highland, negeri-negeri di Pahang contohnya. Banyak gunakan teknik fertigasi ni. Tapi yang perlu ada pipe dah lah. Aduh, tak faham dah. Okay, tak apalah. Cukuplah gambar ni. Kita pergi balik ke karangan tadi. Okay, teknik macam yang Azhar baca tadi, kesannya baik. Yang berbeza dengan cara penanaman yang biasa. Okey, teknik ini membolehkan pembajaan dan pengairan tanaman dilakukan secara serentak. Okey, teknik fertigasi juga menjadikan kaedah tanaman alternatif bagi mengelak penyakit bawaan tanah. Untuk mengelak penyakit bawaan tanah, seterusnya dapat meningkatkan hasil tanaman. Pengeluaran hasil, okey, siapa nak tolong bacakan? Selain daripada Azhar, siapa yang nak tolong bacakan? Yang biru ni, cikgu tanda biru. Siapa ya? Boleh Azhar. Siapa cik? Abror, sila. Boleh. Yang mana? Yang mula daripada pengeluaran hasil tanaman yang ni. Nampak tak? Okey, cuba baca. Pengeluaran hasil tanaman yang menggunakan teknik ini
meningkat sebanyak 3 hingga 5 kali ganda berbanding dengan cara penanaman secara konvensional. Konvensional tu maksudnya yang lama lah, cara biasa. Okey, sambung. Kini, semakin ramai petani menggunakan teknik fertigasi. Bagi penanaman cili, petani boleh menggunakan teknik fertigasi tertutup yang menggunakan struktur perlindungan hujan. Tujuan penggunaan struktur perlindungan hujan adalah untuk mengelakkan baja yang disalurkan kepada pokok menjadi cair. Apabila hujan serta mengelakkan penyakit kulat dan hawar pucuk. Okey. Walau bagaimanapun. Sampai sini aja. Okey, terima kasih Abror dah sampai sini aja. Jadi tanaman fertigasi tu, cara penggunaan teknik ini boleh ialah pada stop hasilnya. Contohnya kalau teknik biasa kita ada 1 cili untuk 1 minggu, tapi dengan menggunakan teknik ini boleh meningkatkan pengeluaran dalam masa seminggu, boleh keluar 5-6 cili lah, lebih kurang 3 hingga ke 5 cili keluar. Lebih banyak buah lah berbanding tanaman secara konvensional. Yakni konvensional maksudnya cara yang lama. Okey, kini hampir ramai lah yang guna teknik fertigasi. Sebagai contohnya tanam cili. Ada yang teknik fertigasi tertutup. Asyik kena hujan. Pokok asyik kena hujan. Asyik perlu ada hujan pun sebab memang kita dah sediakan air kan, dan juga baja. Tujuannya supaya elakkan baja yang disalurkan menjadi cair. Baja yang kita tengok tadi kan bulat-bulat keras tu kan. Tapi baja fertigasi ni cikgu tak sure lah macam mana rupa dia. Tak pasti. Okey, dan untuk mengelak penyakit kulat, hawar dan pucuk. Jadi baja bertemu dengan air, kebiasaannya akan menghasilkan kulat lah. Kulat ni akan tumbuh pokok-pokok baru yang akan mengganggu pengairan pokok yang utama. Pokok yang kita berbuah yang tadi diganggu. Dan apabila ada kulat ya, adalah penyakit-penyakit yang kita asyik pernah tahu. Cikgu pun tak tahu sangat. Yang cikgu tahu penyakit manusia saja, macam batuk, selsema dan sebagainya. Tapi penyakit pokok pun ada juga rupanya. Pokok-pokok pun ada penyakit. Okey, jadi yang terakhir, siapa lagi yang nak boleh tolong bacakan? Warna hijau lah. Saya, Putera. Okey, Putra tolong baca daripada walau bagaimanapun, warna hijau yang cikgu tanda. Yang ni ke? Nampak si warna hijau cikgu tanda ya? Oh, nampak saya nampak. Sampai apa gue? Merah kah? Sampai merah kah? Sampai habis. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun penanaman cili dapat dijalankan dengan penanaman dua nana. Penanaman cili dapat dijalankan dengan teknik fertigasi terbuka dengan kaedah pengurusan tanaman yang terkini. Penanaman cili menggunakan sistem fertigasi terbuka ini lebih murah modalnya dan dapat diaplikasikan untuk pengeluaran cili padi dan cili merah. Okey, jadi Abror baca tadi ada teknik penanaman fertigasi yang tertutup. Rasanya yang tertutup tu ada beratap lah. Dan yang Putra baca ni adalah teknik fertigasi yang terbuka, yang modalnya, kos modalnya lebih murah. Kos modal ni modalnya duit lah, ataupun si perlu banyak barang, benda ataupun duit yang yang diperlukan untuk mulakan buat tanaman fertigasi ni. Okey, jadi cikgu rasa semua dah faham. Jom kita tengok soalan yang pertama. Apakah teknik penanaman yang dinyatakan dalam petikan? Okey. Teknik penanaman. Cuba kamu baca tajuk karangan ni. Tajuk petikan ni. Atas sekali. Siapa jumpa? Jumpa tak? Senyap je. Disconnect ke? Hello. Assalamualaikum. Halaman Hello? yang ke 137.
Okey, soalan pertama dia adalah apakah teknik penanaman yang dinyatakan dalam petikan? Semua yang kita baca tu, apakah teknik tanaman yang kita belajar hari ni? Tak tahu? Cuba tengok apa yang cikgu petakkan ni. Teknik vertigasi. Jadi inilah teknik vertigasi. Jadi macam mana kamu nak jawab? Macam biasa, kamu baca dulu apakah teknik penanaman yang dinyatakan dalam petikan. Kamu potong sahaja kata soalan di sini adalah apakah. Kamu potong ni. Jadi kamu boleh mula tulis daripada teknik penanaman yang dinyatakan dalam petikan ialah dan adalah. Ingat tak? Kalau dikata nama, kamu gunakan ialah. Teknik penanaman yang dinyatakan dalam petikan ialah teknik vertigasi. Itulah jawapan nombor 1. Cikgu tulis guna ialah. Cikgu tulis guna apa? Cikgu tulis guna tu. Teknik penanaman yang dinyatakan dalam petikan ialah. Kenapa ialah? Sebab dia menyebut nama sesuatu. Kata nama mestilah 18 ke apa sesuai. 18 kecil lah. 36. Okey, nampak. Okey. Soalan jawapan yang pertama, teknik penanaman yang dinyatakan dalam petikan ialah apa? Kata sinilah teknik vertigasi, okey? Okey, yang kedua. Salah layer. Mengapakah teknik tersebut menjadi kaedah tanaman alternatif? Okey, jom kita baca balik atas tu. Kalau tak silap, Azwa yang bacakan tadi. Kenapa dia menjadi teknik alternatif? Ni alternatif ni. Azwa yang baca tadi. Nampak tanaman alternatif. Cuba baca balik. Teknik vertigasi juga menjadi kaedah alternatif bagi mengelakkan penyakit. Bagi mengelakkan penyakit bawaan tanah. Okey, itu jawapannya. Bagi mengelakkan penyakit bawaan tanah. Seterusnya dapat meningkatkan hasil tanaman. Ialah ada 2. Kamu pilih satu ataupun kamu nak tulis dua-dua. Sama ada mengelak bawaan penyakit tanah ataupun dapat menghasilkan tanaman ataupun inilah meningkat hasil tanaman. Nakkah kami pada pun tanam cara biasa keluar sikit je cili, tapi guna cara vertigasi tu boleh keluar 3 hingga ke 5, 6. Maksudnya memang berkesan. Pembawaan baja tu dan air yang dibekalkan tu lebih laju sampai kepada pokok. Okey, macam biasa kita baca soalan. Mengapakah teknik tersebut menjadi kaedah tanaman alternatif? Macam mana nak? Sebelum kita tulis jawapan kita dah ada tadi. Pada apa hal teknik yang guna jadi kaedah alternatif? Cikgu nak jawab inilah mengelak penyakit bawaan tanah itu. Cikgu guna jawapan mengelak penyakit bawaan tanah. Jadi sebelum kita tulis jawapan, kita kena tulis intro dia dulu. Dia punya permulaan. Jadi kita potong kata soal. Kata soal ni macam apakah, siapakah, mengapakah. Ni mengapa kan kita potong. Okay, kita mulakan daripada teknik tersebut menjadi kaedah tanaman alternatif kerana. Kalau kata soal ni mengapa, jawapan ni mesti kerana. Okay, jadi teknik tersebut menjadi kaedah tanaman alternatif kerana dapat mengelakkan penyakit bawaan tanah, seterusnya dapat meningkatkan hasil tanaman. Lebih baik kamu tulis sampai penuh. Jawapan penuh. Lebih baik. Okey, jadi huruf T tekan. Kita tulis jawapan. Teknik tersebut ataupun vertigasi, teknik tersebut menjadi kaedah alternatif. Menjadi kaedah alternatif. Kaedah tanaman alternatif. Kaedah tanaman alternatif kerana
Kerana apa? Kerana dia dapat mengelak penyakit bawaan tanah. Kerana dapat mengelak penyakit bawaan tanah. Cikgu malas tulis banyak, jadi tulis sampai situ saja. Tapi kalau kamu nak tulis sehingga cuba besar, tak dapat besar. Okey, boleh baca tak? Sinilah. Teknik tersebut menjadi kaedah tanaman alternatif. Apa halnya sepatnya? Sepat disengatkan. V. Tak dapat ni transform. Kita kena tukar ni jadi rasterize. Macam mana nak rasterize? Lupa dah. Cikgu. Ya saya. Inilah jawapan untuk 2. Teknik tersebut menjadi kaedah tanaman alternatif kerana dapat mengelak penyakit bawaan tanah. Tak nampak lah. Kita juga tukar colour kan. Colour hijau. Senang sikit. Ni. Air tak nampak. Kita guna warna biru. Ni okey lah. Tapi kena besar sikit. 36 kita pergi 4. Ambil kau. Besar sungguh. Okey. Ini adalah jawapan bagi kedua. Macam biasa, potong kata soal dia. Teknik tersebut menjadi kaedah tanaman alternatif kerana dapat mengelak penyakit bawaan tanah ataupun yang pada patik seterusnya dapat meningkatkan hasil tanaman ataupun kamu nak tulis dua-dua pun boleh. Kerana dapat mengelak penyakit bawaan tanah seterusnya dapat meningkatkan hasil tanaman. Okey. Soalan yang ketiga. Nyatakan 2 jenis teknik fertigasi. Okey, tadi dibacakan oleh Hardi Putra dan juga Abror. Siapa yang ingat? Ada 2 jenis teknik tanaman fertigasi. Macam mana kamu nak tahu? Kamu kena baca balik petikan kat atas tu. Warna biru dan warna hijau. Kalau tak silap cikgu. Siapa ingat? Ada apa cikgu? Ada 2 jenis teknik tanaman fertigasi. Satu lagi yang Cili padi dan cili apa tak? Cuba balik yang bukan jenis tanaman, bukan tanaman Cili kah? Mangosteen kah? Alhamdulillah. Minta maaf. Okey, pengeluaran, cuba baca balik warna biru tu. Pengeluaran hasil tanaman menggunakan teknik ini meningkatkan. Okey, meningkat. Yang bawah tu Kini, semakin ramai petani menggunakan teknik fertigasi. Bagi penanaman cili, petani boleh menggunakan teknik fertigasi tertutup yang menggunakan struktur pelindung hujan. Yang warna hijau tu pula, walau bagaimanapun, penanaman cili dapat dijalankan dengan teknik fertigasi terbuka dengan kaedah pengurusan tanaman yang terkini. Okey. Dah dapat jawapan dia? Apakah nyatakan 2 jenis teknik fertigasi? Buka mic. Saya dah jawapan daripada kamu ke? Kalau cikgu jawab semua, tak jadilah kan? Okey, yang ni kamu jawab sendiri. Yang nombor cikgu bagi 1 saja. Salah satunya adalah nyatakan 2 jenis teknik fertigasi. Kita tulis nombor 1. Teknik fertigasi tertutup dan teknik fertigasi macam ni. Jadi kamu ada satu lagi yang jawapan kode ni cikgu tak bagi. Cikgu bagi 1 saja, teknik fertigasi tertutup. Dan soalan yang 4 dan kelima, mengapakah struktur pelindung hujan digunakan? Nah, kamu ingat tak tadi ada nama penyakit kalau baja cair tu? Cuba tengok balik yang warna biru ni. Sekejap. Cikgu ambil warna biru. Okey. Tujuan penggunaan struktur pelindungan hujan adalah yang ni di sini. Kamu tengoklah jawapan. Okey, jadi nombor 4 kamu jawab sendiri. Jawapan tu memang ada dekat situ dah. Adalah untuk mengelak baja yang disalurkan ke pokok menjadi cair.
apabila hujan serta mengelakkan penyakit kulat. Okey, kalau kamu nak, sebab dia panjang sangat, kalau kamu nak pendek, kamu salin yang ini saja. Mengelak baja menjadi cair. Mengelak Cikgu, dah baja. pukul 12, cikgu. Ada 10 minit lagi. Belum ke 11-12 lagi. Jam kamu salah tu. Okey, mengelak baja menjadi cair. Cik perlu tulis yang disalurkan bla 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 ni panjang. Mengelak baja menjadi cair. Jam ni betul lah, cikgu. Jam cikgu ya. Okey, yang keduanya adalah mengelak penyakit kulat dan hawa pucuk. Kamu boleh gunakan yang ni. Okey, yang tu kamu tulis sendiri. Mengapakah struktur pelindung hujan digunakan? Potong kata soalnya. Mengapakah tu kamu jangan salin. Kamu salin daripada struktur. Struktur pelindung hujan digunakan untuk mengelakkan baja menjadi cair serta mengelak penyakit kulat dan hawa pucuk. Cemialah. Okey. Kadang-kadang dia punya yang panjang gila, kamu boleh ringkaskan. Tapi kalau nak selamat, salin je semua. Kalau terutamanya pada waktu ujian. Tidak salah salin panjang. Dan soalan yang terakhir, kalau kebiasaannya soalan nombor 5 terakhir ni pada pendapat kamu. Jadi ini tak ada jawapan yang khusus. Jawapannya tak ada pada petikan. Kamu kena jawab melalui menggunakan logik kamu sendiri. Bolehkah teknik investigasi meningkatkan pendapatan? Pendapatan ni dia punya duit yang dia dapat lah. Mengapa? Yang ni kamu jawab sendiri, okey? Jadi yang ni cikgu akan letakkan dalam Snapchat sekarang. Bila dah siap, sila hantar. Cikgu bagi sampai hari Jumaat ni lah. Siapkan Snapchat, mana Snapchat? Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Ada sesiapa ada soalan? No. Okey, terima kasih. Bagus. Apa lagi ada nak tanya ke selain daripada Putra? BM tahun 4 muka surat 137, okey? 137 BM. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okay, cikgu dah letak di Snapchat. Titlenya adalah muka surat 137. Okay. Kerbau. Due date sampai 31 akhir bulan ni. Tapi pola lah cepat-cepat. Muka surat 137. Kalau dah siap, ambil gambar di bawah ajak lah. Gambar atas asyik perlu. Gambar petikan tu tak perlu. Untuk Azhar, boleh download melalui WhatsApp ataupun download melalui Snapchat. Kamu nak edit guna telefon pun boleh. Tak perlu print. Okey. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Baca orang semua diam je. Assalamualaikum. Malas semua buka mic. Kepak kah? Walah.